ijadu sikhatin fi nufusil muslimin ijabul hadis, memasakkan kepercayaan kepercayaan yang tinggi dalam diri setiap orang Islam tentang hadis-hadis, supaya kita percaya dan kita yakin dengan hadis Nabi SAW. Maka kita memelihara dan juga kita menyanjungi dan mempercayai hadis Nabi SAW setelah kita bernilai dari aspek riwayatul hadis, dari aspek perawi dan juga apa yang diriwayatkan. Dengan itu kita akan yakin bahawa ini adalah betul-betul daripada Nabi SAW. Contohnya yang saya sebutkan pada minggu lepas, macam mana kamu yakin bahawa kamu solat itu betul-betul ikut solat Nabi SAW. Bila Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Kita tak dapat jumpa atau tak pernah jumpa Nabi, tak pernah melihat Nabi solat. Bagaimana kita yakin dengan apa yang kita solat pada hari ini adalah betul-betul solat seperti mana bagi Nabi SAW. Jadi keyakinan kita kepada ibadah solat yang kita lakukan hari ini menyamai dengan apa yang hadis Nabi SAW buat adalah berdasarkan rangkaian-rangkaian hadis dan juga perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut daripada zaman Rasulullah sampailah kepada kita hari ini. Jadi kita yakin dengan rangkaian sanad tersebut dan kita yakin apa yang kita buat hari ini adalah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan yang keempat, tarminuhum an tamhis al-maqbul min ghairi al-maqbul min al-ahadith. Mengelakkan, membuang ataupun melempar jauh daripada menerima hadis-hadis yang ghairul maqbul min al-ahadith. Hadis-hadis yang ditolak, hadis-hadis yang tidak sahih, yang maudhu' ni sewajarnya untuk kita tolak. Jadi perlu kita memahami terlebih dahulu konsep ataupun bagaimana satu hadis itu diriwayatkan dan apa yang diriwayatkan, dan dengan itu barulah kita boleh menolak satu benda yang ataupun satu perkara yang dibuat tanpa sandaran daripada hadis-hadis yang boleh diterima. Contohnya banyak orang buat perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tambahan-tambahan yang melampau itu sebenarnya adalah melampaui batas daripada yang sepatutnya. Kalau kita nak melakukan satu ibadah, perlu kepada satu dalil pensyariatan satu ibadah, dan dalil itu perlu datang daripada dua sumber, sama ada daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dan yang kelima adalah al-ikbar li juhudil ulama min al-muslimin allazina sa'u li ibraz hadhihi al-qawaid allati la nadhiru laha fi al-umam as-salifah. Okey, ikbar juhudul ulama, kita menghargai segala penaklilah para ulama yang telah berusaha untuk mencipta kaedah-kaedah yang ada ini untuk memelihara hadis Nabi SAW. Haitsu hafaztu biwasitatiha sunnah Nabi SAW as masdar tsani li tashri'il islami, yang merupakan dengan kaedah-kaedah ulumul hadis ini dan dengan menggunakan kaedah riwayatul hadis ini telah berjaya memelihara sunnah Nabi SAW yang merupakan al-masdar tsani li tashri'il islami, yang merupakan sumber kedua selepas syariat Islam, bagi syariat Islam. Sumber utama bagi syariat Islam adalah Al-Quran. Sumber yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Jadi kita perlu menghargai kesungguhan para ulama yang telah mencipta kaedah-kaedah bagi memelihara hadis-hadis Nabi, yang kita sampai sekarang gunakan hadis Nabi itu sebagai sumber kedua bagi syariat Islam. Hukum untuk kita mempelajari ilmu riwayatul hadis, innahu min furudil kifayah. Fa idza lam yujad ya. Slide Ustaz tak gerak. Ustaz sekarang ke slide 22 Slide tak gerak. Tidak. Slide tak gerak. Tidak. Faedah nampak? Faedah tu 5 faedah nampak. Dan kita masuk kepada hukum. Boleh nampak ke tak nampak? Tak nampak lagi Ustaz. Tak nampak lagi. Nampak. Nampak. Oh, nampak. Okey, gambar sikit. Okey. Hukmuhu adalah hukumnya. Hukumnya innahu min furudil kifayah. Dia fardu kifayah. Fa idza lam yujad fil ummah min man yaqumu bihi asimatul ummah kulluha. Dia adalah fardu kifayah. Kamu tahu fardu kifayah itu maksud dia apa? Dia ada fardu ain dan fardu kifayah. Mempelajari ulumul hadis ini adalah fardu kifayah. Fa idza lam yujad fil ummah
yaqumu bihi asimatul ummah kulluha. Kalau nanti kalangan umat Islam ni tidak ada orang yang mempelajari ulumul hadis, maka seluruh umat Islam, seluruh ummah ini akan berdosa. Contohnya umat Islam di UiTM. Umat Islam di UiTM ni kena ada sebahagian daripada umat Islam di UiTM ni kena mempelajari ulumul hadis. Kalau tak ada orang yang mempelajarinya, maka seluruh warga UiTM ni akan berdosa semuanya. Jadi siapa yang bertanggungjawab mengangkat fardu kifayah mempelajari ulumul hadis, kamulah pelajar-pelajar eksis sebagai ustaz-ustazah ni. Okey, kamu kena belajar ulumul hadis, memahami ulumul hadis. Kemudian dia adalah fardu kifayah, di mana bila kamu dah mempelajari ilmu fardu kifayah, ilmu hadis ini, jadi terangkatlah tanggungjawab itu kepada pelajar-pelajar fakulti sains, fakulti sains sukan, AD dan sebagainya. Sebab kamu yang perlu memahami, mempelajari dan mahir dalam ilmu ulum hadis. Takkan yang saya harapkan kepada fakulti lain pula kan. Kamu fakulti Islam yang kena mengambil tanggungjawab memahami ulumul hadis. Kalau kamu tak belajar, ataupun tak ada langsung orang di Malaysia, di UiTM atau di dunia tak belajar ke seluruh dunia kan, berdosa sebab tak belajar ilmu ulumul hadis. Tuhu tu maksudnya tujuan kita belajar adalah siyanatul hadis, siyanatul ahadis min al-kazib wal ikhtilaf, sama siyanatul syariah Islamiyah wa hifdhuha min tahlil wa tahrim bi ghairi dalil. Memelihara siyanatul hadis, siyanatul ahadis, memelihara hadis Nabi daripada al-kazib wal ikhtilaf, daripada pendustaan dan juga penyelewengan. Wa min thamma siyanatul syariah Islamiyah, pada masa yang sama bila kita memelihara hadis daripada penipuan dan penyelewengan, pada masa yang sama dia juga adalah usaha memelihara syariat Islamiah dan memeliharanya daripada tahlil wa tahrim bighairi dalil, menghalalkan dan juga mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Kalau nak menghalalkan sesuatu ataupun nak mengharamkan sesuatu, perlu ada dalil yang mendasari pengharaman dan juga penghalalan tersebut. Jadi hadis Nabi adalah medium ataupun instrumen yang kita gunakan untuk memastikan bahawa sesuatu perkara itu halal ataupun haram. Jadi kita nak elak daripada orang menghalalkan ataupun mengharamkan tanpa dalil, maka kita kena merujuk kepada ulumul hadis, riwayatul hadis secara khusus. Okey? Okey, biar nampak slide saya dah berubah ke belum? Belum lagi Ustaz. Delay sikit. Delay sikit. Kalau delay ni maksudnya internet UiTM ni memang slow lah. Nanti saya akan bagi slide ni kat kamu. Slide ni ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Tapi saya nak gunakan dalam pakai slide Arab lah. Sebab supaya kamu lebih faham maksud asal itu. Sebab terjemahan dalam bahasa Melayu tu dia macam tak tepat sangat lah. So kita tengok kepada teks Arab tu, kita semua belajar sekolah agama kan. Jadi memahami dengan teks Arab tu lebih bermanfaat bagi kamu sebenarnya. Okey, boleh nampak ta'rif ilmu dirayatul hadis? Dah berubah ke belum slide dah? Belum Ustaz. Belum lagi? Aduh, sabar je lah. Dah. Okay, Ustaz. Nampak dah. Dah, nampak ilmu ta'rif ilmu dirayatul hadis. Tadi riwayah, sekarang dirayah. So ada dua, riwayah dan juga dirayah. Okay, apa beza riwayah dan juga dirayah? Dirayah huwa ilmun yubhasu fihi 'anil ma'na al-mafhum min alfazil hadis. Dia adalah ilmu yang membahaskan padanya 'anil ma'na, tentang makna al-mafhum min alfazil hadis, yang difahami daripada lafaz hadis. Okey? Dirayah adalah kefahaman daripada lafaz hadis. Riwayah tadi kita cerita tentang ar-rawi wal marwi. Teknikal, siapakah perawi dan apakah yang diriwayatkan, perawinya ada berapa orang, apa lafaz ataupun teks hadis yang diriwayatkan. So itu perbincangan itu kita kategorikan dalam riwayatul hadis. Okey? Manakala dirayatul hadis adalah ilmu yubhasu fihi 'anil ma'na al-mafhum min alfaz al-hadis. So tentu ilmu yang membahaskan tentang makna yang kita fahami daripada lafaz hadis. Wa 'anil ma'na al-murad minha, dan juga dengan makna yang dikehendaki daripada lafaz-lafaz tersebut. Kita kena faham juga apa yang Nabi sebut
tak semestinya sama seperti apa yang kita faham. Kemungkinan maksud al-murad min al-hadis itu berbeza daripada apa yang kita faham secara tekstual. Ya. Sebab itu kita kena rujuk juga kepada kitab syarah hadis. Kitab syarah hadis itu para ulama yang mensyarahkan hadis, dia akan terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW terhadap hadis tersebut. Mubtaniyan 'ala al-qawaid al-lughah al-arabiyyah yang dibina atas kaedah-kaedah bahasa Arab, wa dawabit syariah dan juga prinsip-prinsip syariah, mutabiqan al-ahwal Nabi SAW. Senari dengan hal keadaan Nabi SAW. Hendak Nabi apa yang Nabi maksudkan. Okay, jadi memahami maksud hadis ataupun fiqhul hadis, kefahaman daripada hadis, daripada makna yang kita nak, yang dikehendaki oleh baginda Nabi, bila Nabi sebutkan benda tu apa yang Nabi nak. Dan semua tu dia dasari kepada kaedah-kaedah bahasa Arab dan juga prinsip-prinsip syariah, qawaid fiqhiyahnya, usul fiqh kita tengok di situ, dan benda tu perlu selari dengan apa yang dikehendaki oleh baginda Nabi SAW. Okay, benda tu agak abstrak, agak kompleks, tapi boleh dipahami kalau kita betul-betul memahami makna al-mafhum min al-fadhil hadis. Sebab dari sudut makna ni pun ada dua kategori juga. Seperti mana ulum Quran, dia ada makna yang muhkamat dan juga makna yang mutasyabihat. Okay? Ada yang betul-betul tekstual je kita boleh faham, ada yang dia kena syarah sikit, kena faham dari konteks yang lain supaya kita dapat faham. Okay? Secara umumnya, kalau contohnya kalau hadis yang kamu semua hafal lah, innamal a'malu binniyat tu kamu boleh faham lah. Itu dah memang jelas-jelas boleh dipahami. Kalau yang lain-lain itu sebenarnya dia perlukan kepada, kadang-kadang perlukan kepada satu huraian yang khusus. Antara mukjizat bagi Nabi SAW, bila bagi dia sebutkan satu perkataan yang keluar daripada mulut Nabi ni, dia ringkas dan juga padat. Okay, bila dia ringkas dan juga padat, dia mengandungi banyak makna daripada perkataan tersebut. Contohnya bila Nabi sebut la darara wa la dirar, tidak mudarat dan juga tidak memudaratkan. Itu antara mukjizat dari Nabi, sebab kata-kata Nabi itu dia disebut sebagai jawami'ul kalim. Maksudnya jami' dan juga mani'. Dia simple and precise. Dia sangat simple, tapi dia maksudnya mendalam dan padat dan juga mendalam. Dan sebab itulah kata-kata Nabi, contohnya la darara wa la dirara itu dijadikan sebagai qawaid fiqhiyah. Kamu dah belajar usul fiqh, qawaid fiqh ya. Nanti kamu akan belajar. Contohnya apa lagi? Ada banyak buku pula. Ada banyak kata-kata Nabi yang dia simple, tapi dia membawa maksud yang pelbagai dan boleh ditafsirkan dengan pelbagai aspek. Dan para ulama petik kata-kata Nabi tersebut dan dijadikan sebagai qawaid fiqh yang jadi asas bahawa syariah yang boleh dijadikan panduan dalam penentuan hukum-hukum yang ada. Jadi saya harap kamu boleh faham, dia ada tadi riwayah tentang rawi dan juga apa yang diriwayatkan. Riwayah pula adalah apa yang kita fahami daripada teks hadis tersebut. Okay? Kalau boleh faham dua-dua ini, saya rasa cukup. Okey dah lah. Boleh berhentilah kita. Okey, yang kedua adalah maudhu'. Konteks tajuk perbincangan dia adalah wa ahadits Rasulullah SAW. Slide dengan lain ni kita baik-baik. Nak cakap lain tadi. Apa? Ada seorang tak dapat masuk ke Ustaz? Seorang tak dapat masuk kan? Nama dia Ajuat. Saya nak buat. Sebab saya dah turn on auto admit ni, dia tak boleh masuk kan? Itulah, saya beritahu dia kata tak boleh ke. Dia kena cuba semula kot. Kita ditutup, lepas tu diklik balik masuk. Sebab dia auto admit sepatutnya dalam ni. Okay? Slide saya tadi boleh tengok yang seterusnya tentang maudhu' untuk diriwayatul hadis. Dia nampak? Belum lagi Ustaz. Belum. Tak, Ustaz. Dah ke belum?
Belum Ustaz, belum. Okey dah Ustaz. Okey, موضوع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث دلالتها عن المعنى المفهوم من الحديث. Ada yang belum soal? Ajuan. Ni Suratul Aina dengan Ajuan Noah. Ini masuk pakai set ni komputer sekali je tu. Betul-betul semangat nak belajar. Okey. Okey, saya teruskan. Konteks perbincangan untuk riwayat al-hadis adalah hadis Nabi SAW dari sudut pendalilan tentang makna yang dipahami ataupun yang dikehendaki daripada hadis tersebut. Jadi apa yang Nabi sebutkan itu kadang-kadang kita boleh faham secara literal dan kadang-kadang perlu kepada syarah apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi. Okay. Ada beberapa contoh tapi saya tak bawakan lagi kat sini. Saya takut kamu keliru pula. Contoh Nabi pernah sebut ya Nu'aim ma fa'ala Numair. Kamu pernah belajar ke bahasa kat sekolah tu? Dia punya teks tadi tersebut. Walaupun Nabi sebenarnya Nabi bersembang dengan seorang budak tentang burung. Dia dia punya ayat tu saya pun dah lupa. Ya Nu'aim ma fa'ala Numair, kalau tak silap saya lah. Dia hanyalah satu dialog Nabi dengan seorang budak tentang apakah yang burung itu sedang lakukan. Tetapi daripada syarah hadis tersebut, ulama telah mengeluarkan sekitar 20 ke 30 hukum daripada hadis tersebut. Sedangkan dia adalah satu dialog Nabi kepada seorang budak yang bertanya Nabi pada budak tersebut, wahai Nu'aim, kalau disebut nama dia Nu'aim, ma fa'ala Numair, apakah yang dilakukan? Apakah yang telah dilakukan oleh Numair, burung yang kecil tersebut? Tapi dia ada maksud yang sangat mendalam lah. Tapi kalau ada masa mungkin saya boleh share balik nanti. Tapi saya nak beritahu di sini adalah kefahaman kepada hadis Nabi itu perlukan kepada satu penelitian dan pemahaman yang betul-betul mendalam. Bukan sekadar tengok teks dalam konteks tekstual saja. Sebab tu saya sebutkan tadi, dia ada muhkamat dan juga ada mutasyabihat. Okey. Faedah kepada mempelajari ilmu riwayat al-hadis adalah manfaatnya a'zamul manafi'. Manfaat menjadi kefahaman hadis riwayat al-hadis ini adalah a'zamul manafi', sebesar-besar manfaat, kama la yakhfa 'ala muta'ammil. Sebesar-besar manfaat yang tak boleh kita nak nafikan. Memang besarlah manfaat sebab tujuan kita hidup adalah untuk Islam. Okay? Jadi panduan bagi umat Islam adalah Quran dan juga hadis. Dan macam mana kita nak memahami Al-Quran dan hadis, jadi kita tak faham apa yang hadis-hadis Nabi SAW maksudkan. Jadi memahami hadis Nabi itu adalah manfaat terbesar. Dan bila memahami hadis Nabi, maka kita memahami ajaran agama Islam secara sempurna, insyaAllah. Okay. Seterusnya ghayatuhu. Dah berubah ke belum? Saya punya slide? Belum lagi ya? Tidak Ustaz. Tidak berubah lagi. Tidak. Ini? Okey dah Ustaz. Okey. Atau tujuannya adalah tahalli bi'ada bin nabawiyah wa takhalli amma yakruh. Jadi tujuan kita belajar ilmu riwayat al-hadis ini adalah untuk mendekati dan juga memahami, mengamalkan adab-adab Nabi SAW. Takhalli amma yakruh, kita jauhi daripada apa yang dibenci dan juga dicegah oleh Nabi SAW.
al-amal al-maqbul min al-hadis, iaitu dengan beramal dengan segala perkara yang diterima ataupun yang daripada hadis-hadis yang diterima, hadis-hadis yang sahih, wal fawza bis sa'adati dunya wal akhirah, dan mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Maksudnya tujuan kita adalah untuk mencapai keridhaan Allah, kejayaan di dunia dan di akhirat. Tidak dapat tidak untuk kita mempelajari ulumul hadis. Kemudian hukumnya, innahu min furudil kifayah aidan, sama dengan riwayat al-hadis tadi. Riwayat al-hadis juga adalah fardu kifayah. Fa idza qama bihi ba'du afrad al-ummah saqata 'an baqiyin. Sekiranya sebahagian daripada kita yang telah mempelajari ulumul hadis, maka saqata 'an baqiyin, terjatuhlah tanggungjawab kepada baki yang lain. Jadi bila kamu student assist dah ambil tanggungjawab mempelajari ulumul hadis, maka student engineering, student science, meskom, art and design dan lain-lain, terlepaslah tanggungjawab mereka untuk mempelajari ulumul hadis. Fa'in farratatul ummah kulluha fihi qasimal jami'. Kalau semua pekat tak belajar, semua pekat tak nak belajar, maka berdosa habis semua seluruh umat manusia. Okey, itu hukum dia. Okey. Okey, seterusnya kita masuk lagi. Sikit lagi saya akan teruskan tentang jenis-jenis ilmu hadis. Okey, nampak? Jenis-jenis ilmu hadis. Nampak Ustaz? Ada Nampak Ustaz? Okey, bagus. Dan tadi kita tengok riwayat al-hadis dan riwayat al-hadis. Kita sekarang kita tengok jenis-jenis ilmu hadis yang ada secara sepintas lalu supaya kamu dapat gambaran apa ilmu yang dibincangkan dalam ulumul hadis. Yang pertama sekali ialah ilmu mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis. Okey, kita tengok yang pertama sekali adalah ilmu mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis ini adalah ilmu yang ada percagahan di antara dua hadis pada maknanya yang zahir, di mana satu daripadanya meletakkan satu, manakala satu yang lagi menafikan. Ada yang pertama menunjukkan yang halal dan yang satu lagi pula menunjukkan yang haram. Okey. Jadi takwil mukhtalaful hadis ini adalah macam mana kita nak mengharmonikan di antara dua hadis. Satu yang nampak seolah-olah menghalalkan dan satu lagi yang nampak seolah-olah mengharamkan. Ataupun satu jawapan daripada Nabi SAW berbeza antara satu sama lain. Contoh yang paling mudah adalah bila sahabat tanya ayu amal afdal. Wahai Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdal? Nabi jawab dengan beberapa jawapan yang bercanggah antara satu sama lain. Dalam satu hadis yang lain, Nabi sebut bahawa yang paling afdal adalah berjihad fi sabilillah, kemudian solat di awal waktu, dan kemudian menjaga ibu bapa, birrul walidain. Kemudian dalam hadis yang lain ditanya soalan yang sama, Nabi jawab yang paling afdal adalah birrul walidain, kemudian solat di awal waktu dan juga jihad fi sabilillah. Ada pula hadis yang lain bila ditanya Nabi jawab yang paling afdal adalah solat di awal waktu, kemudian birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Jadi seolah-olah ada pertentangan antara satu sama lain. Memang ada pertentangan lah secara zahirnya, tapi sebenarnya bila kita belajar ilmu mukhtalaful hadis, kita perlu combinekan, kumpulkan kesemua hadis-hadis yang bertentangan tersebut. Kita perlu lihat dari sudut konteks hadis tersebut. Okey, kenapa jawapan itu berbeza antara satu sama lain? Ia berbeza disebabkan oleh berbezanya orang yang bertanya kepada Nabi SAW. Sebagai contoh, bila Nabi jawab birrul walidain sebagai amalan yang paling afdal, kerana Nabi tahu bahawa lelaki yang datang jumpa Nabi, dia nak ikut Nabi pergi berjihad, berperang sabilillah. Tapi Nabi tahu bahawa dia ada ibu bapa yang sangat tua, yang uzur, yang memerlukan penjagaan daripada dia selaku anak kepada ibu bapa tersebut. Bila dia jumpa Nabi, dia kata saya nak pergi jihad. Nabi kata tak boleh. So apa yang paling afdal bagiku? Maka
dijawab oleh Nabi, bagi kamu amalan yang paling afdal adalah birrul walidain, menjaga ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa. Kemudian barulah berjihad fisabilillah. Dalam ayat yang lain pula, sahabat Nabi bila ditanya macam tu, Nabi tahu bahawa sahabat ni dia suka melengah-lengahkan solat. Maksudnya dia menumpukan urusan peribadi, urusan kebajikan. Dia mungkin ada perniagaan, ada kebun taman dan sebagainya. Bila orang azan, dia buat tak tahu. Dia uruskan kebun dia dulu ataupun dia uruskan perniagaan dia dulu. Jadi bila ditanya kepada Rasulullah, apa yang lebih afdal pada kamu adalah solat di awal waktu. Baru dia perkara-perkara yang lain. Okay? Bagi yang orang yang biasa pula, yang tak ada masalah ibadah, yang tak ada masalah perniagaan, benda-benda yang mengganggu, bila ditanya kepada Rasulullah apa yang paling afdal, maka dia jawab yang paling afdal adalah berjihad fisabilillah. Jadi nampak di situ ada pertentangan antara satu sama lain, tetapi sekiranya kita faham konteks hadis, konteks perbincangan, konteks pertanyaan, konteks jawapan dari Nabi itu, kita dapat lihat bahawa sebenarnya dia tidak bertentangan pun. Cuma dia berdasarkan kepada situasi ketika mana baginda Nabi SAW mengungkapkan hadis ataupun kata-kata tersebut. Sebab sikap Nabi itu memang baginda khatibun nas ala hasbi uqulihim. Baginda akan bercakap berdasarkan tahap pemikiran orang yang baginda bercakap. So kalau orang tu jenis kanak-kanak, baginda akan turunkan kaedah atau cara percakapan sesuai dengan kanak-kanak. Kalau remaja lain cara baginda Nabi sebut. Dan kalau pada orang dewasa, orang tua, pimpinan dan sebagainya, kaedah Nabi bercakap itu adalah hasbi uqulihim, berdasarkan kepada keadaan mental ataupun akal mereka. Okey, kepentingan dapat menolak salah faham daripada hadis Nabi bila kita belajar ilmu tafsir hadis, menjelaskan dari syarak yang tidak bertentangan di antara satu sama lain, menetapkan pengertian yang sebenar bagi hadis Rasulullah untuk dijadikan panduan dalam urusan akidah dan juga hukum hakam. Ada banyak lagi contoh-contoh yang nampak seolah-olah bertentangan antara satu sama lain. Tapi sekali kita lihat tidak pun ada pertentangan di antara satu sama lain. Okey. Okey, ini contoh. Slide saya dah berubah ke belum? Ilmu ini sudah muncul di zaman Rasulullah SAW dan ada setengah sahabat keliru dengan setengah hadis. Lalu baginda SAW menjelaskan antaranya sabda Nabi, sesiapa yang dihisap akan diazab. Man nawfishul hisab azbun. Sesiapa yang dihisap akan diazab. Dia pun tak pasti penjelasannya macam mana. Tapi berdasarkan slide ni, bukanlah bermaksud siapa yang dihisap itu akan terus diazab. Tapi ia adalah pembentangan kepada sesiapa yang mendalam hisapnya akan binasa. Maksudnya daripada hadis ni, bukanlah sesiapa yang dihisap itu confirm akan diazab, tetapi yang dimaksudkan di situ adalah biasanya kalau orang itu lama dihisap, maka dia akan lamalah perkara-perkara yang dihisap ataupun yang diperiksa daripada amalannya, maka akan banyaklah azab yang dia akan terima. Okey, ini secara ringkas. Ini mungkin diambil daripada buku Abu Lais Abadi. Okey. Kemudian contoh yang seterusnya, Sayyidatina Aisyah beranggapan yang sabda Rasulullah itu bercanggah dengan ayat Quran, dan itu beliau pun bertanya kepada Rasulullah dan beliau menjelaskan terdapat pemasalahan hukum syarak, kesilapan perawi dan salah faham hadis. Okey, ada beberapa faktor yang berkaitan dengan hadis yang tadi. Kekeliruan itu adalah pada Sayyidatina Aisyah sendiri. Jadi beliau terus bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjelaskan bahawa bukanlah semua orang yang dihisap tu terus dapat azab, tetapi orang yang lama dihisap tu maksudnya ada azab yang menanti sebab banyaknya mungkin kesalahan yang dilakukan. Okey. Penjagahan yang berlaku dalam isu mukhtalaful hadis ni mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi dibawakan di sini, faktor yang pertama adalah
mungkin terdapatnya pemansuhan hukum syarak, lalu hadis memansuhkan dengan hadis yang dimansuhkan. Jadi ada istilah nasikh wal mansukh. Mungkin itu yang menyebabkan berlaku salah faham. Contoh yang paling mudah adalah bila kita cari dalil tentang hukuman bagi orang yang berzina, iaitu dengan rejam dengan batu hingga mati. Kalau diikutkan dalam Al-Quran, hanyalah menyebutkan tentang orang yang berzina ni dia kena apa? Dia kena sebab dia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina lelaki bila zina mereka akan disebat dengan satu nisbatan. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada hukum tentang rejam sampai mati. Hukum tu ada dalam hadis Nabi dan hadis tersebut sebenarnya telah dinasahkan, tetapi hukumnya masih kekal. Jadi isu-isu teknikal sebegitu dia menyebabkan kadang-kadang berlaku mukhtalaful hadis. Okey, yang kedua faktor kepada mukhtalaful hadis adalah ada kesilapan perawi dalam meriwayatkan hadis, lalu berlakulah pencanggahan dengan riwayat daripada perawi-perawi yang lain. Ini juga teknikal. Sebab perawi ini memang terdedah kepada kesalahan, kesilapan dan juga kecelaruan dalam penulisan ataupun dalam hafazan mereka. Sebab tidak ada jaminan daripada Allah SWT tentang hadis. Yang ada jaminan hanyalah daripada Al-Quran Karim sahaja. Dan yang ketiga adalah salah faham hadis atau perkara saintifik dan juga logik akal. Jadi ada yang membandingkan antara saintifik, logik akal dengan hadis Nabi. Jadi itu kita kena faham dengan sebaiknya. Sebagai contoh, kalau kamu pernah dengar hadis tentang apabila jatuh seekor lalat dalam minuman kamu, apa yang kamu kena buat? Hadis ni adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat sahihain Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi siapa-siapa yang mengingkari hadis Bukhari dan Muslim ini boleh jatuh kepada murtad. Orang yang mengingkari hadis Bukhari dan Muslim. Tapi bila sampai kepada hadis tentang sekiranya ada seekor lalat jatuh dalam minuman, apa yang kamu perlu lakukan adalah kamu perlu merendamkan, menenggelamkan lalat tersebut kerana salah satu daripada sayapnya ada penawar dan salah satunya adalah ada racun. So secara zahir ni kita nampak macam tak hygiene, tak bersih kita buat macam tu. So kita nilai dari aspek saintifik dan juga logik akal, seolah-olah benda tu bertentangan dengan kebersihan yang dianjurkan dalam Islam. Jadi kenapa Nabi sebut macam tu? Sedangkan Islam sendiri mementingkan kebersihan dan sebagainya. So memahami dari konteks kenapa Nabi sebut macam tu, itu perlu kepada pemahaman yang betul-betul jelas. Okay? Nabi sebut macam tu sebenarnya optional. Kalau jatuh lalat, kita bimbang kita tak tahu salah satunya penawar ataupun racun, maka untuk selamat tenggelamkan dan buang. Kalau bagi yang tak lalu nak buat, jangan buat, tak payah buat. Tapi kalau kita nak pakai lagi air tersebut, cara yang paling selamat adalah tenggelamkan dan buang. Kalau tak nak buat, tak payah buat. Tapi jangan mempertikaikan hadis tersebut, sebab hadis itu adalah hadis Nabi SAW. Kalau sekiranya berlaku apa-apa mudarat, jangan kata Nabi tak ajar. Contohnya kalau tenggelam seekor lalat, yang tenggelam itu adalah sayap yang racun. Tapi kita buang dan kita minum, rupanya kita terracun disebabkan oleh lalat tersebut, maka kita tangguhlah racun tersebut. Kalau kita tak nak kena racun, sepatutnya kita tenggelamkan dan insyaAllah selamat. Ataupun buang air tersebut, tak payah minum. Jadi terpulang kepada bagaimana kita memahami dan kita melaksanakan hadis Nabi SAW tersebut. Okey, kalau berlaku percanggahan tersebut, dia apa? Hadis yang bercanggah itu dapat diserasikan dengan cara berikut urutan. Yang pertama sekali adalah
Sekiranya bercanggah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif, maka kita tolak yang dhaif kerana hadis ini tidak menjadi sadaqah secara lumpuh. Kalau di antara hadis-hadis yang bercanggah dalam satu sama lain tersebut, satu yang sahih, satu yang hasan, satu yang dhaif. Kita utamakan hadis yang sahih berbanding hasan dan juga dhaif. Kalau hadis sahih dan juga dhaif, maka itu kita tolaklah yang dhaif, kita terima yang sahih saja. Kalau di antara hasan dan sahih, maka kita utamakan yang lebih tinggi martabatnya, iaitu yang sahih. Kalau sama kedua-duanya, maka kita kena tengok faktor-faktor yang lain ataupun aspek-aspek yang lain. Kemungkinan dua-duanya sama-sama sahih, tapi aspek perbincangan itu berbeza antara satu sama lain dan tidak bercanggah pun sebenarnya. Okay, ini dari sudut teknikal. Yang kedua, nasah yang jelas daripada Nabi SAW ataupun sahabat tidak wajar digabungkan atau diserasikan antara yang nasih dan juga yang masuk. Jangan ada penasahan yang telah dibuat, maka kita kena pastikan dulu yang mana yang betul-betul telah dimasukkan dari sudut hukumnya. Biasanya yang hadis yang terkebelakang itu yang menasahkan hadis yang awal. Okay, yang ketiga, dihimpunkan hadis tersebut dan diserasikan jika sesuai. Okay. Ini kalau dalam konteks kalau sama-sama sahih, maka kita kena kumpulkan yang semua yang sahih berkaitan dengan tajuk ataupun topik tersebut, kemudian kita kena serasikan antara satu sama lain. Mungkin konteksnya berbeza, mungkin pertanyaannya berbeza, mungkin suasana, situasi ditanya itu berbeza, maka ia boleh diserasikan secara logiknya ia boleh diserasikan. Yang keempat, nasah tidak nyata kesebatannya puasa kerana berbekam. So ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa puasa terbatal sekiranya berbekam. Tapi tidak ada hadis yang nyata tentang perkara tersebut. Dan ada hadis yang lain mengatakan bahawa Nabi juga berbekam dan Nabi berpuasa. So bila tidak nyata tu, maka kita tidak perlu lihat kepada hukum yang membatalkan. Sebab ada hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan bahawa Nabi berbekam dan juga Nabi berpuasa. Itu tidak ada masalah untuk berpuasa. Okay. Dan yang kelima, dipulih atau ditarjihkan yang lebih kuat. So dia ada beberapa hadis yang dilihat bertentangan antara satu sama lain. Kita kena lihat adalah aspek yang tadi dari sudut perawinya macam mana, teks hadisnya macam mana, kemudian ditarjihkan. Tengok yang mana yang lebih sahih, yang mana lebih tepat, yang mana yang lebih kuat. Jadi kita utamakan yang lebih sahih, yang lebih kuat tersebut. Okey. Seterusnya ilmu nasakh wal mansukh. Banyak. Biasa nasakh dan mansukh ni kita masuk pada minggu depan dulu lah. Okey. Nasakh wal mansukh. Siapa yang tak puasa ni? Semua puasa Hari ni hari first puasa. Sebab tu nampak semua macam tak larat lah. Okey, semua tak akan hasil kan? Okey, saya rasa untuk kita punya kuliah 1 jam ni kita berhenti setakat ilmu nasakh wal mansukh. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk baki sambungan. Tolong ingat mana betul lah Hazim? Tolong ingatkan kita akan sambung pada tajuk nasakh wal mansukh. So baki yang masa yang seterusnya ni saya minta kamu buat preparation untuk discussion. Tolong discuss. Hazim dah bagi nama dalam kumpulan. Saya minta kamu duduk dalam kumpulan. Buatlah WhatsApp group ke apa ke. Saya nak kamu dah mula bincangkan tajuk-tajuk yang kamu telah pilih tersebut. So boleh buat pembahagian tugasan, boleh buat perbincangan dan mula cari bahan. So masa ada lagi 2 jam. 2, 3, 4, 5. So masa 2 jam ni saya serahkan kepada kamu untuk dapatkan bahan, bincang dulu, buat WhatsApp group dalam grup masing-masing, kemudian bincang apa yang perlu dibuat. Saya nak dalam masa ni, dalam 1 jam ni jangan balik tidur pula, lepas tu reward tu lain. Sekarang ni waktu untuk kelas, untuk kamu buat discussion. So discuss dengan kawan-kawan, dapatkan apa item yang kamu nak bincangkan, buat pembahagian tugas dan bolehlah mula cari bahan
hopefully tak ada alasan lah lepas ni kita tak siap ke baru nak buat masa tak cukup dan sebagainya. Masa kita ada 2 jam ni, so manfaatkan sebaiknya untuk merancang. Mungkin 1 jam yang pertama pukul 3 sampai pukul 4 ni tengok balik dua-dua tajuk 1 dan tajuk 2, kemudian buat pembahagian tugasan dan mula cari-cari bahan yang berkaitan. Cari bahan masuk dalam folder. Tengok balik dalam future saya dah masukkan format-format untuk kertas kerja dan format untuk poster infografik contoh. So boleh download, boleh isikan nama ikut kumpulan dan buat preparation. So 2 jam yang ada ni manfaatkan sebaiknya untuk discuss, dan kalau sempat boleh dapatkan bahan-bahan yang ada lah. Okay, so minggu depan kita punya kelas, kalau ada masalah boleh tanya dalam kelas. Okay, boleh tanya dalam kelas, kita cuba bincang masalah-masalah yang berlaku. Untuk kelas kita 3 jam ni saya akan kuliah 1 jam je. Okay, lagi 2 tu mungkin minggu depan saya akan bagi task ke ataupun kuis ke, dekat-dekat je tak. Bukanlah kuis yang ada markah pun. Okay, mungkin saya akan buat serahkan kepada kamu untuk buat discussion dan sebagainya supaya kamu dapat manfaatkan masa dengan sebaiknya. Okay, so saya faham ada di kalangan kamu yang ada masalah internet, masalah data dan sebagainya. So 2 jam yang pertama untuk kuliah yang waktu-waktu ni kita manfaatkan untuk self learning ya. Okay, jadi saya amanahkan kepada kamu 2 jam ni untuk kamu selesaikan perbincangan berkaitan dengan tugasan. Okay, kalau ada masalah bawa ke minggu depan, kita akan bincang dalam kelas balik insyaAllah. Okay, boleh ya? Okay. Ada apa-apa soalan? Ustaz, maksud saya nak slide boleh Ustaz? Nak slide? Nak slide tu nak buat apa tu? Nak study ke? Tak ada, nak ulang balik. Baca balik. Nak ulang balik. Sekejap saya, sebab saya ni saya punya slide 1 je dah. Nanti saya bagi. Nanti saya bagi dalam grup. InsyaAllah.